Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullah wa rasuluh, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma amin. Saudara perempuan, puan tak ada tuan saja. Puan belum sampai masa lagi. Sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sambung pengajian kitab bimbingan mukmin. Kitab bimbingan mukmin. Kita sambung juzuk ataupun jilid yang pertama dah habis dah. Ada 1-2 line begitu. Jadi kita langkahlah 1-2 line. Kita terus masuk ke juzuk yang kedua, ataupun dia panggil jilid ke juzuk. Samalah lebih kurang. Dia panggil, kita tengok apa dia sebut, jilid yang kedua. Jilid yang kedua. Jadi di antara perbahasan di dalam jilid yang kedua adalah berkenaan dengan latihan hati. Latihan hati, ataupun disebut sebagai a'malul qulub. A'malul qulub. Itu di antara yang besarnya yang difokuskan di dalam jilid yang kedua, a'malul qulub. Jadi kitab Mau'izatul Mu'minin atau pembimbingan mukmin ada 2 jilid. Yang kedua ni jilid yang terakhir. Jilid yang pertama dan jilid yang kedua. Dan di antara yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab asal kepada bimbingan mukmin adalah Ihya Ulumuddin. Ini Mau'izatul Mu'minin adalah ringkasan saduran, intisari yang ditulis semula oleh Al-Imam Jamaluddin Al-Qasimi. Al-Imam Jamaluddin Al-Qasimi, daripada kitab Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, iaitulah kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin berapa jilid tu? Dalam 4 jilid begitu. Ada dia buat 5 jilid. 5 jilid tu tulisan kecil-kecil. 5 jilid tulisan kecil-kecil itu. Kalau tulisan yang besar dengan perenggannya, dengan diambil ayat Quran berdasarkan mushaf Osmani, copy paste tu, mungkin sampai 10 jilid. Mana kitab yang besar yang dibahagikan kepada pembahagian yang besar adalah 4 bahagian. Yang pertama akidah, yang kedua ibadat,
Yang ketiga, perkara-perkara yang menyelamatkan, dan yang keempat, perkara-perkara yang membinasakan. Ataupun yang ketiga, perkara-perkara yang membinasakan, dan yang keempat, perkara-perkara yang boleh menyelamatkan. Jadi di dalam bahagian ketiga keempat inilah ada perbincangan a'malul qulub, latihan hati, kerja-kerja hati, diberi penekanan berhubung dengan sifat-sifat, dikenali sebagai as-sifat al-mahmudah dan as-sifat al-madhmumah, sifat yang terpuji dan sifat yang kecil. Jadi fokus kepada itu. Dan dalam bab yang pertama, di dalam jilid yang kedua adalah bab keutamaan pendidikan akhlak dan rawatan kepada penyakit hati. Itu a'malu al-qulub. Bila sebut penyakit, maknanya benda minal muhlikat, benda yang boleh membinasakan, baru penyakit. Bila sebut penyakit, benda yang boleh merosakkan manusia. Sakit walaupun sikit pun tak ada orang tak. Walaupun sikit mana pun tak ada orang tak. Maknanya benda itu merosakkan. Jadi kalau melibatkan hati, dari segi penyakit batin, dia boleh merosakkan iman. Lagi bahaya, boleh merosakkan ibadat, boleh merosakkan ibadat. Riya, penyakit hati, boleh rosak ibadat. Hasad, penyakit hati, boleh merosakkan ibadat. Bahkan dia makan pahala-pahala amal ibadat. Rosak jadi. Sementara perkara-perkara yang menjadi perhiasan kepada hati, menyebabkan ibadat, walaupun sedikit, ianya adalah dinilai tinggi di sisi Allah. Dia buat sikit sahaja, tapi ikhlas dia tinggi, lalu nilaiannya hebat di sisi Allah. Dia belanja bagi sedekah wakaf RM10 sahaja, tapi itu sahaja yang dia ada dalam poket dia, nak makan hari itu, dia beri semua. Ikhlasnya tinggi, nilaiannya di sisi Allah, dengan perhiasan hati, sifat al-ikhlas. Jadi itu yang ingin ditekankan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menjadi uswah, menjadi qudwah. Nabi sendiri berakhlak dengan akhlak yang mulia, dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibuat begitu, dicipta, dijadikan oleh Allah begitu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, secara semula jadi begitu. Secara semula jadi, dibentuk oleh Allah seorang nabi, seorang rasul. Dan di antara sifat nabi dan rasul, di antara yang besarnya akhlak yang mulia, sifat-sifat yang bagus. Allah dah jadi begitu. Kerana mereka ini pilihan. Siapa? Pilihan Allah. Allah pilih. Nabi dan Rasul ni bukan boleh dibuat-buat, bukan boleh diminta-minta, isi borang, tak ada. Allah pilih. Allah pilih. Sebab itu di antara nama baginda sallallahu alaihi wasallam Mustafa. Mustafa maknanya yang terpilih, insan yang terpilih, minal al-asfiya, minal al-asfiya, insan yang terpilih, dijadikan oleh Allah, dilantik oleh Allah, dengan kehendak, iradat dan kudrat Allah Ta'ala. Bila Allah pilih para nabi dan rasul, yang pertama sekali
mesti berakhlak yang mulia. Nabi-nabi, Nabi Adam sampailah kepada akhirul anbiya, khatamul mursalin. Siapa dia? Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dihiasi oleh Allah dengan akhlak yang mulia. Itu sifat yang Allah buat. Lalu Allah berfirman di dalam surat Al-Qalam ayat keempat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Diberi pengiktirafan, pengumuman oleh Allah kepada makhluk, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya ni, bila kita guna perkataan sesungguhnya, inna maknanya suatu bentuk penekanan. Sesungguhnya, demi sesungguhnya, ayat itu satu bentuk penekanan, makna tanpa ragu-ragu lagi dah. Kamu kena percaya ni, inilah yang sebetul-betulnya. Sesungguhnya kamu ini Muhammad mempunyai akhlak yang hebat. Akhlak yang hebat, sama ada zahir ataupun batin. Akhlak zahir kita boleh nampak. Akhlak batin benda dalaman hati, itu a'malul qulub, dan tanda-tandanya diterjemahkan melalui tindak tanduk, melalui perlakuan. Akhlak yang zahir mudah kita nampak. Bagaimana dia bercakap, akhlak yang zahir. Bagaimana dia berurusan dengan makhluk, dengan para sahabatnya, kita nampak. Kita nampak yang zahir. Yang batin itu benda hati, sifat ikhlas. Kita tak boleh menjamin ataupun dengan pasti seseorang tersebut, oh dia ni solat riak tu. Tak boleh jamin. Tak boleh jamin. Dan kita itu adalah, urusan itu adalah terpulang kepada Allah Ta'ala. Terpulang kepada Allah Ta'ala. Pasal apa? Min a'mali al-qulub. Begitu juga hasad, dengki, takabur, sifat-sifat madhmumah itu hanya Allah yang maha mengetahui. Yang kita nampak zahir itu seperti dia ni riak, dia ni takabur, itu sangkaan. Itu sangkaan sahaja. Hakikatnya hanya diketahui oleh Allah Ta'ala. Sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi ikutan tauladan, uswatun hasanah, qudwatun hasanah. Yang pertama adalah akhlak dia. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahawa sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Quran. Adalah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya Quran. Quran yang bergerak. Nak tengok bagaimana kamu nak faham ajaran Al-Quran, kamu tengok Nabi. Bagaimana Nabi solat, bagaimana Nabi berurusan, bagaimana Nabi mengatur kehidupannya, keluarganya, masyarakatnya, negaranya, ibadatnya, dan semua perkara. Semua aspek itu. Nak faham Quran, tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebiji Al-Quran. Al-Quran yang bergerak. Al-Quran yang bergerak, itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran adalah kalamullah, wahyu Allah Ta'ala, yang tidak ada al-batil, tidak ada benda yang cacat di dalam Al-Quran. Begitulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kecacatannya, kesempurnaan. Satu insan, makhluk yang dijadikan oleh Allah, manusia yang lebih hebat berbanding para malaikat. Satu makhluk manusia yang lebih hebat berbanding para malaikat. Apa tidaknya
Kerana Nabi SAW namanya digabungkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak sah iman kita ini kalau tidak mengiktiraf Muhammadun Rasulullah. Mesti itu. Itu kita panggil an-nutqu bisyahadataini. Melafazkan dua kalimah syahadah. Pasal apa dipanggil dua kalimah? Pasal apa dipanggil dua kalimah? Bukan satu kalimah. Dua kalimah. Kalimah yang pertama la ilaha illallah. Kalimah yang kedua Muhammadun Rasulullah. Tidak sah tu kalau tidak mengakui Muhammadun Rasulullah. Tengok kehebatan makhluk yang bernama manusia, dijadikan oleh Allah dengan kesempurnaannya yang lebih hebat berbanding makhluk yang bernama para malaikat. Yang bernama para malaikat. Kalau kita tengok di dalam Suratul Baqarah, cerita Nabi Adam alaihi salam, makhluk yang pertama, manusia yang pertama yang dicipta oleh Allah. Manusia pertama dicipta oleh Allah. Sebelum tu malaikat dah ada dah berapa ribu juta tahun, tak ada siapa tahu melainkan Allah. Dah ada dah makhluk lain sebelum manusia. Para malaikat dah dijadi dah oleh Allah. Bila Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku nak buat penguasa di atas muka bumi. Malaikat keheranan. Nak buat macam mana? Keheranan. Dari segi apa? Ada lagi ke makhluk yang akan jadi makhluk yang lebih hebat berbanding para malaikat. Kemudian Allah pun cabar malaikat supaya test. Tengok, kamu rasa kamu hebat, malaikat kita test tengok dengan Adam. Kemudian ditanya begitu begini. Akhir sekali Allah wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah. Siapa habis cerita? Allah ajar semua nama-nama ilmu-ilmu kepada Adam. Kemudian Allah pun cabar pada malaikat. Tanya malaikat boleh jawab ke tidak? Tak ada satu boleh jawab. Tanya Adam. Adam jawab 1, 2, 3, 4, 5. Bahasa yang mudahnya terduduk para malaikat. Kehebatan para Nabi dan para Rasul. Dan itu Nabi Adam. Apatah lagi kehebatan yang hebat yang dimiliki oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, yang namanya digabungkan sekali dengan al-asma, al-ismu, al-a'zam, Allah Ta'ala. Allah ni adalah nama al-ismu al-a'zam, lafzul jalalah. Tidak dikenali nama yang lain. Yang paling masyhurnya melainkan Allah. Melainkan Allah, nama khas. Bila sebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Maliku, Al-Jabbar, As-Salam, nama-nama yang juga ada makna sifat. Ada makna sifat, tapi Allah nama khas. Nama khas disebut Al-Ismu Al-A'zam, nama yang paling hebat. Nama yang paling hebat, itulah Allah. Lalu di dalam syahadah yang pertama kita sebut La ilaha illallah. Kemudian Muhammadun Rasulullah. Tengok nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mengakui bahawa beliau baginda diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebagaimana riwayat Al-Imam Ahmad, Al-Imam Hakim dan Al-Imam Al-Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Hanya senya ini kalau penggunaannya dalam bahasa Arab, tujuannya, fungsinya lil hasrinya tak ada tujuan lain dah melainkan inilah. Tak ada yang lain dah melainkan inilah. Hanya senya aku diutuskan, dibangkitkan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Tengok tujuan utamanya. Tujuan utamanya dibangkit
Nabi SAW. Kerana apa? Di dalam akhlak ini semua ada. Akidah ada, syariat ada, pengamalan ada, kerja-kerja hati ada, semua lengkap. Pasal apa kita sebut begitu? Di antara contoh akhlak ini, sebagai contohnya bagaimana makhluk manusia berakhlak dengan Allah Ta'ala, bagaimana berakhlak sesama manusia, bagaimana berakhlak dengan alam sekitarnya, persekitarannya. Akhlak dengan Allah yang pertama adalah beriman kepada Allah. Tengok dalam akhlak ada akidah, ada iman. Ada iman, ada akidah. Yang kedua ialah mematuhi ajaran Allah Ta'ala, suruhan Allah Ta'ala. Di situ ada syariat, ada pengamalan, ada amalan, sebagai dalil bahawa akidah dia betul. Terjemahan kepada akidah yang betul, ada amalan atas nama akhlak. Akhlak kepada Allah, adab kepada Allah. Yang pertama sekali beriman. Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Mana-mana Nabi dan Rasul dibawa yang tu ya. Yang pertama akhlak bersama Allah. Makna pertama akhlak bersama Allah, dakwah para Nabi dan para Rasul, ya qaumi ibudu, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, kamu beribadatlah kepada Allah. Kamu berimanlah kepada Allah. Tidak ada Tuhan lain yang layak kamu sembah melainkan Allah Ta'ala. Itu akhlak bersama Allah. Yang pertama iman, kemudian mengamalkan ajaran Allah Ta'ala. Tengok makna akhlak ini besar. Sebab itulah Nabi sebut, innama, hanya senya aku dibangkitkan oleh Allah bagi menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebagai akhir, mana sebelum kebangkitan diutusnya Nabi SAW, sudah ada akhlak-akhlak yang bagus. Cuma akhlak tersebut dicemari oleh anasir-anasir kesesatan, anasir-anasir dalalat, zulumat. Dicemari begitu. Sudah ada ajaran-ajarannya yang bagus-bagus, yang berasal daripada nabi-nabi sebelum Nabi SAW. Ada golongan disebut sebagai hunafa, sehingga di Makkah sendiri pun ada yang masih beramal dengan ajaran-ajaran yang berasal daripada Nabi SAW. Nabi-nabi dulu, Nabi Isa, Musa dan sebagainya. Cuma ada di antaranya dicemari. Kaum Yahudi dah ada lama dah di Al-Madinah Al-Munawwarah. Mereka ni memang amalkan ajaran Nabi Musa, cuma dicemari dengan kefahaman yang sesat. Ada ajaran, lalu Nabi dibangkitkan untuk membersihkan itu. Dah ada akhlak dah bagi menyempurnakan, dibersihkan, dikeluarkan semula manusia minadh-dhulumati ila nur, daripada kegelapan tadi, kesesatan tadi, diambil semula, dikeluarkan, kemudian dibawa ke dalam cahaya. Cahaya maknanya apa? Cahaya maknanya al-hidayah, petunjuk. Dengan cahaya kita pun nampak apa? Saya dengan cahaya lampu ni ada, nur yang ada ni, saya boleh kenal Tuan Haji, boleh bilang berapa orang, 1, 2, 3, 4, 5, nampak kapek ni warna hijau. Ada petunjuk, dengan cahaya saya kenal. Saya boleh baca kitab, Allah Ta'ala berfirman sebagai pujian kepada Nabi Muhammad. Saya mendapat petunjuk dengan cahaya, saya boleh baca kitab. Itu dari segi dunia. Akhirat pun sama juga, agama sama juga. Bila mendapat cahaya, menjadi panduan kepada kita untuk menjalani kehidupan atas dunia, supaya menjadi jisrun ilal akhirah, menjadi jambatan di negeri akhirat. Orang hidup atas dunia tanpa cahaya, tanpa petunjuk, tak ada jambatan dia untuk menyeberang ke alam akhirat. Dengan arti tak selamat dia. Tak selamat dia. Itu makna jisrun. Amalan atas dunia boleh menyampaikan kepada akhirat. Bila tak ada cahaya, tak ada jambatan, tak ada amalan dia, tak ada bekalan dia nak bawa negeri akhirat. Itu maknanya mengeluarkan manusia minadh-dhulumati ila ilan, daripada gelap kepada cahaya. Kalau gelap,
Nak bawa kereta pun tak boleh. Nak memandu tak berani. Gelap gelita, tak ada apa. Lampu kereta pun tak ada. Berani kita nak pergi, nak balik jalan Uluyang. Jalan seperti ular kena palu tu. Turun bukit, naik bukit, berani? Tak berani. Tak berani. Berjalan tak sampai 1 kilometer, na'udzubillah min zalik, mungkin terjun dalam dam tu. Pasal apa? Tak ada petunjuk. Kegelapan, tak ada cahaya. Tengok cahaya. Hidayah yang dibawa oleh junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu husnul khuluq. Ad-din husnul khuluq. Agama itu adalah akhlak yang bagus. Agama itu berdasarkan kepada kebagusan budi pekerti. Terjemahan kepada pengamalan agama dia, iman dia, syariat dia, kehebatan ya akhlak. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ditanya, mana ada sahabat, seorang lelaki bertanya baginda sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Abu Dawud, apakah itu benda yang mencelakakan, benda yang merosakkan? Benda yang celaka itu apa? Nabi pun jawab, su'ul khuluq. Nabi jawab, su'ul khuluq. Su' maknanya kejahatan, keburukan. Keburukan. Al-khuluq akhlak, keburukan akhlak. Itu benda yang merosakkan kamu. Kemudian baginda bersabda juga sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Artinya, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Itu baru tanda betul iman, pengamalan betul. Dia duduk kat mana pun, amal ibadat dia sama je. Kalau dia solat 5 waktu sehari semalam, dia pergi mana, berada di ruangan mana, di tempat mana, di peluang mana, dia tetap solat 5 waktu. Bila tiba Ramadan, walaupun dia berada di mana, di ruangan mana, di tempat mana, dia tetap berpuasa wajib. Walaupun dia duduk di negeri mana, di tempat mana, bila tiba masa kewajipan mengeluarkan zakat, dia keluar zakat. Tak ada beza. Itu makna takwa. Walaupun di mana kamu berada, buatlah cara mana pun. Sama ada menggunakan azimah ataupun mengambil rukhsah. Azimah ni mengikut keadaan normal biasa. Kita bermukim, kita solat maghrib, isyak, maghrib pada waktu maghrib, isyak pada waktu isyak. Bila musafir diberi kelonggaran, itu dia panggil rukhsah, diberi kelonggaran untuk jamak. Kemudian isyak boleh qasar pula, tapi dia tetap solat 5 waktu sehari semalam. Sama ada mengambil azimah ataupun mengambil rukhsah. Itu nama takwa. Kamu duduk mana pun, bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Kemudian hendaklah kamu ikuti sesuatu keburukan itu dengan kebaikan, maka kebaikan itu boleh menghapuskan keburukan. Mana Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak mengajar kita bahawa kita sebagai manusia ini tidak terlepas dari tergelincir, dari buat dosa. Yang sifat yang maksumnya, yang ada sifat al-ismah para nabi dan rasul saja. Para malaikat pun tak buat dosa juga. Ada sifat al-ismah. Kita ni bukan nabi dan rasul, besar mana ilmu kita, hebat mana ketuk guruan kita, pasti ada dosa. Lalu Nabi mengajar, bila kamu buat dosa, di antara cara nak hapuskan dosa, dibalas selepas itu dengan perkara-perkara amal-amal soleh.
dengan harapan amal soleh tadi boleh menutup dosa. Dia membersihkan dosa, menyapu dosa, selain daripada beristighfar, bertaubat dan sebagainya. Sebab itulah amal soleh ini perlu diperbanyakkan. Pasal apa? Pasal kita ni hari-hari banyak buat dosa. Dengan harapan kita bila banyak amal-amal soleh boleh menutup banyak dosa tadi. Jadi jangan ada sifat berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Bila orang tersebut dia dah berputus asa, ala-ala menyelut perkasan, biarlah sampai pakar lengan, dia pun pulung dosa. Dia kata kalau aku bertaubat pun, buat amal soleh pun tak ada guna dah. Aku dah tenggelam dah karam dalam dosa. Itu namanya berputus asa. Selagi kita hidup, selagi nyawa tak sampai ke hulkum, jangan pernah putus asa daripada rahmat Allah, daripada pengampunan Allah. Banyakkan buat kebaikan, dengan harapan dalam hati kitanya kebaikan yang kita buat boleh menggugurkan dosa. Itu yang Nabi ajar. Itu yang Nabi ajar. Kita buat benda baik tersebut dia basuh dosa, bersih. Selain daripada istighfar, selain daripada bertaubat. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan, benda pahala yang kamu buat boleh menghilangkan benda dosa. Kemudian seterusnya, bergaulah kamu dengan manusia dengan berbekalkan budi pekerti yang bagus. Itu akhlak kita dengan sesama manusia. Biasa kita faham bila sebut akhlak itu hubungan kita dengan manusia. Padahal akhlak ini luah makna dia. Seperti yang kita sebut tadi, berakhlak dengan Allah, berakhlak dengan Nabi, berakhlak dengan manusia tadi. Dia panggil hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minan nas inilah dengan manusia. Kemudian dia luah lagi tu. Dia luah lagi itu. Bukan dengan manusia sahaja, dengan alam persekitaran dia, dengan makhluk-makhluk lain yang dijadikan oleh Allah, dengan hayawanat, dengan binatang-binatang semua tu. Bukan boleh-boleh, bukan secara mudah tanpa apa-apa dosa kita boleh pergi bunuh binatang sesuka hati begitu saja. Jumpa kucing duk makan apa, kita sepak, kita tendang, siram dengan minyak panas. Ada yang buat begitu. Siram dengan minyak panas, kemudian dan sebagainya, seksanya kucing. Seperti yang kita tengok dalam FB yang diviralkan tu. Diikatnya kepala kucing, digantung di tiang elektrik, dibiar kawan tu meninggal mati. Tengok. Itu zalim. Berdosa itu. Berdosa. Orang seperti itu boleh ditakzir itu. Nampak akhlak kita Allah jaga. Pasal apa Nabi sebut manusia? Kerana kebanyakan kita ni nampak manusia. Mula-mula depan kita bangun tidur nampak manusia. Nabi menyebut benda kebiasaan. Benda kebiasaan. Namun tidak terhad kepada manusia sahaja. Kalau sebelum ni mungkin kita jumpa dah hadis apabila seseorang tanya Nabi SAW, bagaimana ya Rasulullah, jiran aku begini-begini, baiknya dia, tapi dia ni jahat kepada haiwan, kucing peliharaan dia. Nabi kata itu akhlak orang neraka. Akhlak orang neraka tu. Sebagaimana hadis juga yang kita selalu dengar, bagaimana seorang perempuan yang jahat, perempuan yang jalan, kemudian dia nak pergi minum air, kemudian anjing duk tercela, haus nak minum air. Dia pun ambil selipar dia, sepatu dia, diisi air, bagi minum kepada anjing. Nabi kata itu akhlak ahli syurga. Tengok akhlak dengan binatang. Tengok kehebatan agama yang dibawa oleh junjungan besar baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni yang kita sebut tadi, ada seorang perempuan selain daripada yang aniaya kepada binatang peliharaan kucing, dibandingkan kucing dengan anjing. Kucing ni sejenis haiwan yang ramai orang sayang. Sementara kita orang Islam, bila anjing tu kita rasa kotor, nak lari je. Sepatutnya haiwan kucing yang disayangi itu, yang dibelah itu, tetapi sebaliknya dizalimi, dikhianati, disakiti. Perempuan yang jalang tadi,
yang anjing tadi diberi minum tadi, Nabi kata itu amalan ahli syurga. Tengok begitu. Kemudian ada satu peristiwa yang bersakitan dengan, yang berkaitan dengan urusan dengan manusia. Seorang perempuan, sahabat tanya, dia ni bagus, jiran aku ya Rasulullah, dia ni bagus, dia sembahyang, puasa sunat lah. Kalau puasa wajib tak ada bagusnya, semua orang buat. Oh, dia tu hebat, solat 5 waktu sehari semalam. Orang lain pun solat 5 waktu juga. Kehebatan, kebagusan kita ni kalau solat berdasarkan kepada solat sunat. Solat sunat. Dan kehebatan puasanya bergantung kepada banyak mana dia boleh puasa sunat. Puasa wajib tu memang dah puasa dah. Itu bukan hebat dah. Semua orang puasa tu. Semua orang solat ni. Jadi kehebatan dikira tuntutan ataupun tingkatan yang tingginya berdasarkan kepada amalan-amalan sunat. Itulah tingkatan syurga. Kalau amal fardu saja, kemudian tidak melakukan benda-benda yang dimurkai oleh Allah, masuk syurga. Layak untuk masuk syurga. Markah lulus. Markah lulus 50%, markah lulus. Nak dapat 70%, nak dapat A+, nak dapat A star, yang tu bergantung kepada amal-amal sunat. Banyak mana? Di antaranya amal-amal sunat yang hebat yang dikira sebagai tingkatan dalam syurga ialah banyak mana dia baca Quran. Banyak mana dia boleh baca Quran. Lagi banyak, lagi tinggi maqam dia di sisi Allah ya Subhanahu wa taala. Bila orang tanya begitu, ada wanita dia ni suka puasa sunat, dia ni amalan dia hebat, tetapi dia ni suka mengganggu jiran tetangga. Itu keburukan dia. Yang lain perfect, yang lain perfect, yang lain bagus dia ni, tapi dia suka ganggu orang, mengganggu jiran tetangga. Tak tahulah bagaimana cara ganggunya. Mungkin suaranya bising ataupun apa-apalah bentuk gangguan kepada jiran tetangga. Nabi kata apa? Orang perempuan tadi tak ada kebaikan kepadanya, dan amalan tersebut amal hiya min ahlin nar. Na'udzubillah min zalik. Dia dari kalangan ahli neraka. Tengok. Mana kita ni bukan dikira amal ibadat saja, tapi dikira juga bagaimana kita berurusan dengan makhluk yang lain. Bukan amal ibadat dipanggil amal ibadat khususiyah. Al-ibadat al-khususiyah. Sembahyang, puasa, baca Quran, zikir, tu kita dengan Allah saja. Bukan tu saja dia kira. Bagaimana kita berurusan dengan makhluk yang lain. Menzalimi makhluk yang lain. Itu dikira juga. Markah tu dikira markah tu. Tolak tengok, tak ada apa habis. Dilempar dalam neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma inna na'udzubika min saqatika wan nar. Tengok. Begitu dia kira ibadatnya. Nabi SAW dia bersabda lagi, hadis tadi berkenaan dengan perempuan tadi diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dan Al-Imam Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha istakhlasa hadzal din li nafsihi wa la yasluhu li dinikum illa as-sakha'a wa husnal khuluq ala fazayyinu dinakum bihima." Maksudnya Allah mensuci bersihkan agama ini dengan zatnya sendiri. Allah sendiri yang pilih agama ni. Allah buat sendiri. Tak ada, sebab itulah ya sahabat-sahabat sekalian, urusan agama ni bukan boleh direka-reka. Berdasarkan kepada apa yang kita diberi tunjuk ajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, hadis Nabi. Bukan boleh reka. Pasal apa ni? Bukan agama yang direka oleh manusia, tetapi dinullah. Agama yang dipilih oleh Allah. Dipilih oleh Allah untuk kita manusia.
Tidak diterima agama yang lain selain daripada agama yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa man yabtaghi ghaira din, kita betul ingat ayat tersebut ya. Malah tidak diterima agama selain daripada agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Itu dia. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah agama ni, agama Islam. Bila begitu agama lain tak ada dah. Walaupun agama tersebut ada nabi. Yahudi dia ada kitab lagi. Kitab Taurat Nabi Musa, tapi itu ajaran lama, sudah dimansuh. Begitu juga Nasrani, ada kitab dia, Bible, ada Injil, ada Nabi, tapi sudah dimansuh, tak boleh pakai dah, undang-undang lama tu. Kita pakai enactment yang baru. Lalu diturunkan Quran. Turun Quran, agama sebelum itu termasuk wajib beriman kepada Quran dan beriman kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min. Itu dia. Barang siapa nak cari agama, menganuti agama selain daripada agama Islam, tidak akan diterima. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengok, hanya agama ini saja. Allah memilih agama ini dengan zatnya sendiri dan tidak selayaknya bagi agama ini melainkan sifat pemurah dan akhlak yang mulia. Sifat pemurah dan akhlak yang mulia. Sifat pemurah ini adalah sifat as-sakha ataupun al-karam. Tengok, disebut secara khusus. Mana sifat bakhil ni sifat yang buruk. Sifat bakhil ni sifat yang buruk. Padahal bila disebut as-sakha, agama sifat pemurah tadi, ataupun disebut sifat akhlak yang mulia, di dalam makna akhlak yang mulia adalah sifat pemurah, tapi disebut secara khusus. Nabi nak gambarkan bahawa lawan dia tu iaitulah sifat al-bukhlu, sifat yang amat buruk. Disebut secara khusus di antara 8 benda. 8 benda begitu. Tak silap saya, 8 benda yang Nabi minta kita ni supaya diberi perlindungan oleh Allah. Di antaranya al-bukhl. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Di antaranya al-bukhl. Disebut begitu. Bila manusia selamat daripada 8 di antara al-bukhl, selamat dia. Disebut khusus begitu. Jadi sifat yang mulia ialah sifat pemurah, as-sakha. Sifat as-sakha juga termasuk dalam akhlak yang mulia. Lalu Nabi menyebut, maka hiasilah agamamu dengan kedua sifat tadi. Hiasilah agamamu dengan kedua sifat tadi. Sifat pemurah dan yang kedua adalah akhlak yang mulia. Itu gambaran kepada agama. Jadi kita nak kenal seseorang dari segi betul pengamalan agamanya, yang pertama tengok kepada akhlak dia. Bila akhlak mulia, dengan izin Allah, agama dia betul, pembawaan dia betul. Jadi nampak kita dah masuk isyak ya. Jadi kita tangguh di situ, mudah-mudahan apa yang sama-sama kita dengar tadi diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika.